Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni saya Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So hari ni hari weekend, hari Sabtu tu. Semalam sebenarnya kita menunggu satu news ataupun satu keputusan daripada SEC sama ada untuk membenarkan ETF BTC diwujudkan atau tidak. Tapi semalam berdasarkan meeting semalam ditangguhkan lagi untuk keputusan itu akan diketahui next week. So sebab tu tak ada berlaku nak menggunakan yang drastik, tapi ikutkan semalam ada juga lah sikit daripada 43 naik ke 44 normal. Tapi kita akan tengokkan secara teknikal news adalah news. Dia akan memberi rangsangan sama ada positif negatif berdasarkan news, tapi teknikal maknanya dah bagi tahu keadaan market sama dah overbought ataupun oversold. So nanti kita akan tengokkan di chart. So apa pun kita pergi ke Coin Market Cap. So inilah Coin Market Cap. Kita tengok secara rumusan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours. So Coin Market Cap atau total market cap berada di 1.66, berlaku skip peningkatan 0.32 tapi volume tak ada. So drop 4.7. Kemudian kita tengok harga semasa Bitcoin berada di 44k dengan candle baru tadi dalam 40 minit pukul 8, candle baru untuk hari ni hari Sabtu pukul 8 ini buka. So 44k untuk Bitcoin dalam tempoh 24 hours masih lagi drop. Untuk Ethereum 2.2. So tengok semuanya dalam rate almost 5 ke 6% drop. Ada tak yang naik? Kita tengok kan ICP dengan apa naik ICP. Ada ICP tak tahu ICP ada berlaku kenaikan semalam. Kemudian Bitcoin SB tak pasti coin render pun 9% tu mostly semua sedang berlaku dropping. Swill naik sikit 3.6. So let's go kita pergi ke chart ke Bitcoin, tengok apakah technical chart di Bitcoin. So ini adalah chart Bitcoin untuk di daily. So siapa yang kata tengok review dalam 2-3 dalam seminggu 2 ni menunjukkan Zoom mentionkan kita buat higher high, RSI buat higher low. Lower high. So higher high dan lower high di RSI itu bermakna price dah pun lepas spam ataupun lepas spam daripada pada point ni. So daripada ini adalah ada on in tu hujung bulan 9 tu, 28-29 ni bulan 9 tahun lepas tu ada on in untuk Bitcoin, Ethereum dan semua altcoin tu alhamdulillah semuanya profit. So currently kita perlukan sedikit correction ataupun cooling down. So RSI pun dah bagi signal, so later price akan berlaku sedikit correction yang sihat. Cumanya persoalan kita adalah sama ada price ni Bitcoin boleh hit dulu kawasan ini baru drop, ataupun drop terus baru berlaku kenaikan, kemudian mungkin dengan sikit minor pun terus berlaku kuartal bulan tahun 25. So sama ini ada berlaku. So sama-sama kita nantikan menunjukkan dua aspek. Kalau berlaku kenaikan adalah semua apa yang on in untuk bulan 9 itu akan profit. Tapi kalau berlaku drop itu ada peluang untuk grab more untuk long term. So apa yang nak berlaku untuk chart ataupun pergerakan yang lebih kuartal stabil ataupun pergerakan yang slow, iaitu sama ada price sikit hit 50 kemudian start berlaku correction ke kawasan almost 36, 32, maksimum 32, kuartal minimum dalam 36, dalam 66, maksimum drop dalam 32. So dalam 36, 32 ni drop dalam pertengahan tahun 2024. Kemudian kita akan start berlaku kenaikan. Sebab apa? Touch saja kawasan ni kita akan satu bullish trend line tu baru breakout, baru berlaku kenaikan untuk bulan tahun 2025. So hopefully kita dapat pergerakan ni. So later tunjukkan ini pun dah signal untuk skip minor correction. So later price akan drop sampai mana tu kita tahu, tapi kita ada at least minimum dalam kawasan 36, dalam kawasan 36 ni. Kemudian kita ada juga trend line ni dan kita ada support ni berdasarkan high yang ada ni kawasan ni. Unless kalau kita ada lagi high yang berlaku, contoh daripada last low ini price naik lagi sampai almost katalah 54k, katakan price naik sampai 54k mana-mana dalam kawasan ni. So support kita kat mana? Support kita akan berubah dari 36 ke 31. Lepas tu cakap at least minimum dalam kawasan 36 plus juga kawasan dalam 38. Sebab apa kita berada kawasan ni lah. Tu ni. So kalau letak satu lain ni, ni adalah 38 tu, between antara 36 ke 32 tu expected kita boleh dapat untuk kita punya correction untuk tahun 2024 sebelum bulan tahun 2025. So itu yang ditunggukan. InsyaAllah dah sedang kumpul modal dan lagi 20k untuk masuk lagi untuk tahun ni sebelum holding untuk tahun sampai tahun 25, dan 25 nanti kita akan start exit starting dengan altcoin. Kemudian hujung-hujung tahun tu kita akan start dengan altcoin dan juga trade dengan Bitcoin dan juga Ethereum. So itu untuk analisis untuk di Bitcoin. So kita pergi ke ruangan komen terus. Nampak ada banyaknya. So mungkin tu akan pergi dari bawah dulu. So boleh tengokkan Naka dan Com tempat nak beli untuk target nak beli dan target all time. Okay, so akan cuba tengoklah secara ringkas Naka USDT.
Nakamoto kata di KuCoin rasanya tu tengok sebelum ni. So kali ikutkan nak buy tu di bawah ni adalah zone dah naik berlaku kenaikan. So macam juga kan kita perlu tunggu at least support tu. Price dah pun berada di kawasan support. So inilah bukanlah kawasan zone all in. Kawasan zone untuk all in, ini adalah kawasan zone untuk DCA. So DCA macam mana? Kita tengok RSI. Kalau lagi cantik adalah RSI. Dengan RSI berada oversold. Kalau dapat oversold lagi cantik. Tapi RSI ni tak berada oversold sangat. So sebarang ini be mind kalau anda buy di kawasan ni drop. So apa yang anda perlu buat adalah kita akan perlu draw RSI atau Fibonacci yang lagi low. Last low yang ini dan kita akan dapat around support. So anda be mind dalam mindset anda, kalau anda buy dalam kawasan support ini DCA kemudian drop di kawasan, tak perlu panik. So anda boleh DCA lagi dalam kawasan support ni pula. Sebab apa? Menunjukkan sembarang pump ni adalah profit. Macam Bitcoin ada boleh berlaku contoh naik 50, so altcoin juga akan bergerak. Tapi kalau Bitcoin drop, altcoin akan drop. Dan altcoin hanya akan drop lagi sakit lah daripada Bitcoin. Maksud tu lagi percentage dia drop tu lagi tinggi. So ini adalah untuk di Naka untuk naik sampai mana. So kita ada resistance dalam kawasan 62 dalam ukuran $6. Kemudian breakout ini kita ada target Fibonacci untuk at least tahun 2025 kita boleh dapat dalam $12 ataupun maximum trend dalam kawasan $33. So mana-mana lah, tapi kita akan jangkakan at least $20, kemudian naik lagi atas tu around dalam maximum trend dalam $33. So itu untuk Nakamoto. Nakamoto Games tak salah. Kemudian next comment adalah com apa dia? Tu tak pasti coin apa. Okay, Bitget kot. Okay, tu akan tengok di Bitget aja. So ikutkan, tengok satu lagi Mac harga 3.8. So lebih kurang sama tu, tak pasti coin yang mana ni. Max kot atau Bitget 19 Disember. So kat sini Bitget lah, aku kata Bitget dekat Max lagi awal lah. So harga opening dekat kawasan ni harga dah naik. So ikutkan di currently dia berada di support Fibonacci. So last low, last high kita berada di support Fibonacci. So minit support Fibonacci adalah consider good range untuk anda kata letak position lah. Kalau anda yakin untuk long term, anda yakin dengan fundamental, now adalah consider good range untuk anda letak position untuk holding sampai tahun 25. So sebarang dropping ini ke bawah, ini dia ada something dengan fundamental. So anda perlu monitor dia punya close lah fundamental sebab chart baru. So mostly bergantung pada fundamental. Tapi berdasarkan chart currently dia berada di kawasan support. So untuk dia bound tu cantik, tu kita akan monitor. Kalau ada sebarang untuk next pump, kita boleh jangkakan last high ni to last low. Kita ada resistance dan price kalau bound antara box support resistance itu normal. Tapi yang kita nak buy adalah kawasan support, kawasan nak jual adalah kawasan resistance. Tapi kalau anda nak holding untuk long term, kita boleh target at least 1.6 adalah berada kawasan ni dalam $9 ataupun maximum trend dalam $20 adalah 4.2. So itu secara ringkas macam mana nak tengok pergerakan market. So itu kemudian next comment tengok SRP masa 1 bulan. SRP dalam masa 1 bulan, kenapa tu? SRP untuk 1 bulan. Okay, untuk SRP untuk 1 bulan macam juga akan, kalau anda tengok betul ni, Zo ada draw. Ini adalah all time high masa 2007. Ini adalah all time high masa tahun 2017. Ini all time high masa 2001. So 2025 macam mana? Tu expectkan untuk SRP ni dia akan repair dia punya chart. So ini adalah chart yang kata pergerakan downtrend tak cantik. Tapi untuk tahun ni adalah peluang untuk SRP repair dia punya pergerakan, iaitu dengan breakout trendline ni. Dan kita nampak untuk monthly, maknanya ikutkan monthly, kita tengok price tu dah time berapa kali. Sekarang sini ada ni bulan berapa? Ini bulan November, bulan 11, bulan 12, bulan 1 pun drop tu. Tak salah, kita ada support di kawasan ni. So siapa yang kata yang berminat untuk SRP tu, tak ada SRP tu tak invest. Tapi kalau ada untuk SRP, SRP ni lambat sikit lah, dia take time. Siapa yang invest SRP ni perlu mental yang kuat lah. So untuk SRP, tapi apapun untuk tahun ni, circle kali ni adalah peluang untuk SRP breakout ini dan at least pergi balik ke kawasan resistance. So kalaupun dia ada berlaku kenaikan yang drastik, dapat breakout box resistance ni bagus. Kalau dapat box resistance ni, kita boleh target 1.6, 1.2 kita ke atas. Tapi untuk Zul, realistic target untuk SRP adalah untuk tahun 25 adalah pergerakan dia disebabkan dengan momentum dia naik yang selalunya slow, tak berapa nak drastik. Tapi yang ini adalah satu peluang maknanya untuk dia breakout dengan drastik. So rezeki lah, kalau meaning rezeki tak rezeki, anda perlu grab position kat kawasan ni. Ini adalah consider aku kata zone
untuk grab opportunity untuk letak position, kemudian tengok rezeki. Kalau dia naik drastic, breakout ni more higher, anda akan more profit. Tapi at least untuk price ni, at least untuk expectation lah untuk price sampai kawasan resistance sampailah tahun 25, kemudian kita akan ada beran balik. Kemudian beran tu nanti tak masalah, next circle nanti dia akan create satu bullish trendline yang baru. So next circle nanti barulah dia akan naik dan breakout di sini untuk target 1.6. So sama tengoklah rezeki, sama ada dapat breakout awal ataupun next circle baru dia breakout. So apapun daripada point ni anda akan tetap profit. Tak kisahlah tinggi ke rendah kawasan ni sampai $2 ke ataupun sampai lebih pada $2, ada rezeki juga. So meaning current position adalah good untuk long term. Itu untuk SRP. Siapa-siapa yang kata ada SRP ataupun nak reducekan dia punya average SRP, anda consider good time lah. Itu adalah untuk SRP. So RSP masih lagi bermain antara resistance dan support. So like ikutkan dia punya technical yang selalu yang suka adalah yang ni, breakout downtrend, kemudian dia buat support resistance kat kawasan Fibonacci. Ni adalah sooner or later price akan breakout. So ini adalah kawasan yang paling cantik lah kalau siapa-siapa nak masuk. Cuma SRP ni anda perlu hold lah. Bukan hold, anda ada mindset yang pergerakan dia lambat sikit. Sooner or later dah naik, cumanya bila tu lambat sikit lah. So itu adalah untuk SRP. Kemudian next comment, salah tu tengokkan AVAX dan SOL. So AVAX dan SOL adalah dunia antara top 10 ataupun top 10 lah, kuartal nombor consider boleh cakap lah, nombor 5 dan nombor 6 juga. Trade nombor 6 dan nombor 7 juga, dia punya Solana dan kuartal AVAX tu. So kita akan tengokkan first coin adalah apa yang tu jumpa dulu, AVAX. So nampak AVAX. So AVAX dah berlaku kenaikan sebelum ni. Yang ini breakout ni sekarang kita sedang menunggu satu pattern yang tu square yellow, ada last low last high untuk support dia. So currently kita tengok pergerakan dah sampai mana. Kita tengok last support kita adalah daripada ni. So ikutkan last pump kita ini. So swing low ini to swing high atas ni, kita ada support dalam around ni dalam $30. So meaning ini adalah support yang tu tunggukan untuk tahun 2024. So meaning AVAX ni macam kan tu ada target dalam RM20,000 lagi untuk invest tahun ni. So AVAX adalah salah satu yang insyaAllah mungkin tu akan masuk dalam RM5,000 jugalah, RM5,000. So Solana pun RM5,000, kemudian Polkadot dalam RM5,000, kemudian ada challenge result mungkin, ataupun mungkin tu drop sikit lah 2-3 ke 3,000, mungkin expected 3,000 tu lain tu mungkin tu invest juga dalam untuk Bitcoin dan Ethereum. So itu punya target untuk 24. So currently ini adalah kawasan yang ditunggukan untuk AVAX, untuk expectation zone. Aku kata masuk sikit heavy amount dengan expectation untuk next pump untuk atas, menunjukkan breakout down channel buat Fibonacci. Ini adalah punya favorite pattern ataupun favorite quarter signal lah, pergerakan analisis untuk expected more higher ke atas. So itu untuk AVAX. Kemudian untuk Solana pun lebih kurang, Solana dah drop Solana lepas ni dah berlaku kenaikan sampai dah 121 kita punya target itu. Kemudian currently pergerakan macam mana. So untuk Solana ni menunjukkan apa yang ditunggu adalah dengan Bitcoin. Bitcoin berlaku correction almost dalam 36, 38, 32 macam tu lah. Dalam around 32 kita boleh katakan dalam 36k untuk Bitcoin dah tu. So apa yang akan berlaku di altcoin akan drop. So, sama juga kat sini kalau ikutkan di chart price buat higher high, RSI buat lower high. So meaning soon or later price akan berlaku correction. Tanda-tanda tu sama ada lagi sedikit momentum untuk naik ke 140 sebelum correction. So kali kita akan tengokkan last apa yang akan berlaku ini adalah sama, kita tengok sikit major lah. Last pump ni, last low, last high ini. So meaning kita boleh jatuh dalam kawasan 60 ataupun 58. So above ni, ataupun kita tengok kita ada base pun ni, base bawah ni. So breakout ni kita ada base atas ni. So ini dalam kawasan almost 60 ke 50 juga. So ini Solana in case drop ke kawasan ni, ini adalah kawasan yang kata support yang tu tunggu kan. Untuk sama juga ni kalau AVAX tu tunggu dalam kawasan tu, AVAX untuk di Solana ni tu tunggu dalam at least support dia kena draw tu, last high last low. So kalau ada high lagi kita akan adjust nanti. So current support yang tu tunggu adalah dalam around yang ni untuk zone buy untuk long term, ataupun sikit heavily lah, inject more ataupun buy lagi Solana dengan sikit heavily. Kemudian untuk holding position tu sampai tahun 2025. So itu untuk di Solana. So next comment, salah tu tolong tengokkan DSLA. So DSLA tu tak pasti tu apa, DSLA USDT, DSLA Protocols, tak rasa macam tak pernah review.
So rasa memang tu tak pernah reverse coin ni. So first harga opening adalah dekat sini. So current below harga opening, price drop, dan kita ada consider boleh buat satu down channel, low ini to low ini, kemudian kita ambil high yang ini. So now inilah kita nak tengok breakout channel. So kita nampak ada middle, so tak perlu tunggu yang atas ni. At least kita nak tengok yang middle ni dapat breakout pun consider okay untuk dia move atas. Tapi untuk secara long term atau movement yang lebih besar untuk dia more untuk tahun 25 adalah kita perlu tunggu breakout channel ini. So itu untuk DSL apa yang tengokkan. So harga below opening, so meaning dia ada something wrong dengan di fundamental. So anda kaji fundamental. Tapi untuk short term, at least first step kita nak tengok adalah price berjaya breakout middle channel ni. So middle channel ni juga kalau ikutkan kita ada satu key level kawasan ni, low ini. So nampak kawasan ni, so L nampak breakout atas ini ataupun dengan pendengar channel ni, ini bermakna DSA ni dah kuartal start build up ni atas. So kalau invest kawasan ni sudah sarankan, sebab apa, price boleh keep drop lagi. So kalau drop lagi rugi banyak. So at least untuk ni tunggu dia breakout atas channel ni. So last low nanti, last high kita akan dapat support. So dapat bagi lagi cantik untuk more higher ke atas. So itu untuk DSS. Bagi zone at least breakout above channel ni ataupun above key level ni. So untuk more untuk expected more momentum untuk naik atas. So itu untuk DSLA. So next comment, salah Zul, Matic masih valid ke? Reach 1.6 reach 1.6 Fibonacci kot. Okey, 1.6 Fibonacci tengokkan juga. Okey. Okey, untuk Matic. So untuk Matic adalah top 5 tu. Matic ni consider nombor 5 lah selepas Cardano. Cardano nombor 3, Matic nombor 4. So dalam tu punya holding ataupun tu punya expectation, tu punya portfolio lah, keyakinan bukan. Nombor 4 paling tu yakin lah untuk naik kata profit lah. So untuk di Matic tu banyak juga. Nanti tu akan cuba deletekan beberapa bawah-bawah ni. Kita nak monitor, kita dah tengah uptrend, kita tak perlu monitor dah bawah-bawah ni. Kita monitor yang ni yang lepas. So kita monitor yang later saja. Kita delete dulu yang ni, tu tak nak monitor banyak-banyak. Okay, so apa yang kita tengok adalah untuk di Matic. So sama juga untuk last kita dah dapat ni breakout. Kemudian kita dapat last low, last high, kita ada dapat support. Dan currently ini adalah satu pattern yang juga favorite tu, breakout down channel dan buat support Fibonacci. So ikutkan yang lepas kita dah buat, dapat support naik sikit, gagal, kemudian kita adjust support, kita dapat lagi support resistance ni. So price kali kawasan ni, Zul all in itu kawasan ni, bukan all in, Zul dapatkan Zul punya target 1000 lebih coin. So untuk di Matic bagi Zul ataupun Zul selesa untuk letak position all in mana-mana dalam kawasan ni untuk next expectation berlaku kenaikan. So daripada point ni untuk miner ni, point of breakout ni kita dah breakout, so price tak sampai lagi, so return balik kawasan ni. So channel ni ikutkan tak perlu dah, sebab apa dia dah tak valid. Sebab apa masuk ni dia masuk balik, kawasan ni kita tak boleh monitor. So kuartal channel, kuartal pergerakan tu fail lah. So now kita hanya monitor support dan resistance ni. So sooner or later untuk pergi ke 1.6 juga kan, sooner or later price akan sampai. Cumanya bila tu tahu, sama ada dia buat lagi dalam kawasan ni tak ada masalah. Cuma untuk di Matic ni expectkan ikutkan ni kat sini pun zoom itu sebab dah lower low di price, lower high di RSI. So ini signal untuk naik. So sooner or later tu akan expected akan berlaku kenaikan. So untuk tengok naik Matic ni, kita akan tengok bila Ethereum naik. So selalunya bila Ethereum berlaku kenaikan, dia akan efek juga di Matic sebenarnya. So expected untuk Matic juga akan berlaku kenaikan. So nanti masuk dulu kita tengok apa? Bitcoin. Lepas tu kita tengok Ethereum naik sikit, lepas tu altcoin. Sekarang zaman altcoin. So later nanti kita akan tengok Ethereum lah. Bila mungkin ETF Ethereum dulu diluluskan, mungkin tak tahu. News tu kalau dapat kita akan tengok kenaikan, dan Matic lepas tu expected boleh sampai ke 1.6. 1.6 untuk miner ni last high, last low ni 1.6 kita berada di almost $2.2, dan $2.2 ni kita akan react dengan kita punya quarter major Fibonacci. Ini adalah major Fibonacci yang mana target kita untuk tahun 2025 1.2 kita berada di 7, 1.6 kita berada above. So kalau kita breakout trend line ni, trend line putih ni, so ini kita akan ada expectation price boleh pergi sampai 4.2 dalam $11. So itu kalau kita dapat breakout trend line putih ni lah. Kalau tak dapat, minimum untuk 25 mungkin kita akan dapat 3.7 saja. So itu untuk di Matic. So next comment, dah drop, tak ada harapan lagi naik lagi. Macam normal lah je akan. Untuk di macam je akan.
untuk tahun ni anda perlu expectation kan drop itu adalah around dalam daripada 50k juga kan. Kita perlu expectation kan price drop dalam kawasan 30% untuk tahun ni, dan drop itu tak perlu panik bagi Zul juga kan. Drop itu adalah rezeki untuk anda buy. Contoh Zul akan pergi kan tunjuk anda untuk mungkin dah selalu tengok, mungkin selalu yang baru perasan ini dia lah 4 year circle tu. 4 year circle contoh kita tengok tahun-tahun semua ni selepas price hit dia punya major return. So inilah major return Fibonacci. So apa yang berlaku selepas correction, apa yang berlaku lepas berlaku kenaikan yang aku kata naik tu, kemudian berlaku kat sini berapa persen, ini drop hampir apa 38%, 40% drop ke kawasan trendline, kemudian baru start berlaku take off, berlaku kenaikan. So itu adalah untuk di tahun masa bulan tahun 2013. Bulan tahun 2017 apa berlaku selepas dapat autumn high 2017, kita drop kat sini, kita drop berapa banyak, kat sini pun lebih banyak agak. Last set ni sampai low, ini tambah lagi dengan COVID sikit. Kalau ikutkan kita drop kawasan ni dah 54%, drop lagi bawah 6-70%. Tu dah anda panik, tak perlu panik. So siapa yang terlepas kawasan ni, kau cakap kan tahun ini adalah tahun beli. So tahun ni kita nak tengok correction untuk dapatkan kita punya momentum untuk buruan. So meaning Bitcoin ni at least kalau drop kawasan ni ke kawasan, at least ke kawasan trendline putih ni, dengan trend putih, so meaning dalam kawasan 30%. Kuartal maksimum dalam kawasan 30%. So itulah tu punya expectation untuk drop untuk tahun ni. So 30% dia akan meletakkan around dalam kawasan base balik iaitu ni. Almost ni kita ada support ni, base ni, so consider ni lah kita breakout base ni, kata support ni, breakout support untuk retest balik. So retest balik ni kalau slower dalam 28 belum sampai tu, plus minus dalam 30k punya range lah. So sampai kawasan tu tak perlu panik, tapi apapun apa yang profit kawasan ni akan berkurang sikit, tapi itu adalah peluang untuk macam bagi Zul, itu adalah peluang untuk Zul edit more coin untuk tahun ni sebelum bulan tahun 2025 start. So Zul memang menunggukan correction 30 ke 40. Kalau dapat lagi lower kawasan tu, expected dalam kawasan hampir 28, 29 lah. Kalau 200 dalam 28, 29 pun Zul tak mengejutkan pun. Sebab apa? Kita memang ada support yang sebelum ni menjadi resistance, now akan bertukar jadi support balik. Consider breakout, retest sebelum next movement. So itu anda perlu be mindset lah untuk tahun ni. Sebab tu jangan harga yang tinggi ni Zul tak sarankan anda untuk all in. DCA okey, kalau anda DCA tak apalah, anda tahu dah anda drop sikit kawasan ni, anda boleh buy lagi untuk long term. So itu untuk untuk jawab soalan tadi. Salam Zul, boleh minta pandangan untuk VRA, banyak pula FAD. Okey, VRA Zul tak tahu dia punya FAD, dia punya apa, sebab apa memang tahun ni Zul memang cut news betul tak ada kan. Baru-baru ini saja yang tu news pasal ETF tu memang ikutkan kita next quarter next movement untuk PAM ataupun buran punya kata panggil apa 2025 punya news ataupun dia punya kata pemangkin macam mana lah, nak satu ayat tu tak jumpa dalam invest tu. Orang kata penyebab antara penyebab kenaikan untuk bulan tahun 2025 adalah ETF lah. So dia expected pada ETF. So untuk VRA dia dah jadi dia punya favorite signal. Downtrend berubah jadi uptrend, naik kemudian kembali kepada support. So Zul ada all in kawasan ni tu. Sebab tu tapi average tu tinggi sikit sebab sebelum ni Zul lebih tinggi. So dah ada hampir 11-13 ribu dolar, 11 ke 13 ribu coin untuk di VRA. So now Zul itu profit drop sikit lawan support, tak ada masalah. Drop ni normal je kan, selagi mana price bermain kalau support ni biarkan. So ni kau consider rezeki lah, dia tak take off. Kalau take off tu untung, tapi kalau drop ke kawasan ni, so ini adalah kawasan Zul siapa-siapa yang nak all in. So Zul dah all in, Zul tak akan invest dah. Sebab apa, Zul dah letak satu amount yang Zul consider kalau untung lah, kalau rugilah. So ini Zul dah prepare Zul punya kata mindset. So now dah jatuh, so siapa nak tak position boleh. RSI pun oversold di daily, stock RSI pun oversold. So kita berada support. So data mungkin akan berlaku balik kenaikan. So itu untuk di VRA bagi Zul tak mengejutkan. Technical masih cantik untuk dia pump ataupun momentum untuk pump tu ada. So tapi jugalah pergerakan macam ni pun normally percentage untuk naik tu ada, tapi kita tak boleh menidakkan price boleh drop juga kalau gagal lah. So make sure anda invest duit expectation kan boleh loss. So itu tu VRA. Kemudian next comment Doge Elon Musk, Elon coin okey tak? Macam lah, ini meme coin. Meme coin tu tak perlulah aku ambil serius sangat, tapi kalau anda nak letak position tu tak ada masalah pun. Tapi pertama Doge coin apa ni, Doge Elon ada ke Doge Elon?
Tu tak apa sih, yang mana satu ni Elon. Okay, ni deal. Okay, nampak ni. Ada di KuCoin, cuba kita tengok di KuCoin jap. Okay, Zul pernah review dekat KuCoin sebelum ni. So chart harga opening, consider ikutkan technical masih lagi cantik. Sebab apa? Dia adalah, kita ada soal falling channel ni. Kita ada juga harga opening dia kalau kat KuCoin dalam kawasan ni. So dia dah breakout, cuma dia tak ada berlaku kenaikan. So meaning secara technical sekarang ni masih lagi ada good momentum untuk naik. So rezilah harga murah aja anda boleh dapatkan almost juta coin pun tak masalah ni. So kalau tak perlu letak sampai kalau contoh anda ada RM10,000, semua RM5,000 separuh nak letak kat coin ni, tak perlu. Anda ada 20,000 jenis coin tu, kalau anda nak letak, kata ambil juga sedikit, ambil saja sedikit, tak masalah. Mungkin tak RM1,000 tu, kalau untung lah, kalau rugi dah. Sebab apa, ini adalah consider meme coin. So tak perlu ambil serius sangat. Tapi berdasarkan chart ni, consider agak meyakinkan lah untuk letak juga position dalam kawasan ni sebelum price berlaku kenaikan. So itu untuk coin ni. So next comment, salah tu tolong tengokkan Dogecoin chart. Okay, Dogecoin. Okay, tu tengokkan. Kemudian Hashbar dan Mi'avan, all time target place. Okay, Hashbar, kita Hashbar dulu. Sebelum Hashbar kita akan MOVR USDT. Yang ni dulu maknanya nak invest juga, tapi agak macam harga pun agak dah mahal. So agak dah mahal, malas lah nak invest. Tapi itu kan, itu tengok kat mana. Okay, di Moniver ni, siapa-siapa yang ada sempat masuk dalam kawasan channel ini, anda consider buy di good position. Sebab apa? Macam kan, harga apa opening, falling channel adalah downtrend, ataupun petanda untuk daripada downtrend berubah jadi uptrend. Rezeki lah apa buy dalam kawasan channel ni. Tak kisahlah buy kat sini ke kat sini ke kat sini, as long dalam kawasan channel. Kalau anda ikutkan buy tu, anda buy dah kuartal oversold. Ada 3 kali oversold ikutkan price dekat sini, price dekat sini. So anda buy dalam kawasan low ni. So siapa yang ada buy kawasan tu, meaning anda buy dalam good position, dan position anda dah senang lenang lah kata untuk hold sampai tahun 25. So price dah berlaku kenaikan. So apa yang kita tunggu adalah sebarang Fibonacci last low ni to last high. Kita tengok support dia berada dalam kawasan ni. So price ikutkan dah touch balik dalam kawasan satu candle saja, kemudian berlaku kenaikan. So ini kita boleh monitor apa? Kita boleh monitor yang ni. So ini adalah masih lagi target yang ni masih lagi ongoing. Kalau ikutkan kita target yang sebelum ni, last high ini to last low ini, kita ada target 1.6 dia dalam 51. So masih lagi ongoing. Kita punya target 51. So later cumanya kita ada monitor juga small Fibonacci yang lain. So last high ini, sebab dia dah touch support ni, kita boleh draw minor Fibonacci. So kita jangkakan Fibonacci yang kecil kita draw ni pun akan dia buat react dengan kita punya first yang channel ni, Fibonacci ni. So kita tengok dia react dengan apa? Dia react dengan 51 tadi, 1.6 untuk kuartal Fibonacci ni. Untuk Fibonacci yang kita draw baru ni, dia react dengan 1.2. So meaning kita boleh pergi lagi sampai lah 61 tu, around 51.61 ada apa? Kalau 51.61, kalau kita tengokkan 50-60 kita ada kawasan base kawasan ni lah. Kalau ikutkan Zul letak satu trailan kawasan ni, kita ada yang ini, kemudian kita ada bawah ni. So ini nampak antara bawah ni 67 ke 45. 67-45 sama lebih kurang dengan kita punya kawasan base ni. So next movement adalah kita jangkakan untuk movement ni daripada point ni akan pump, kemudian dia akan buat sebarang channel ke signal kuartal Fibonacci lain ke untuk next movement ke atas. So daripada point ini kita bertarget dengan kawasan ni, kemudian kawasan ni nanti kita akan tengok balik ada tak good position untuk letak lagi DCA untuk more pada long term. So itu untuk Moonriver. So untuk long term memang dah consider cantik lah siapa yang buy kawasan ni. Kemudian kita Hashbar. So Hashbar dah ada con Dubai. So Hashbar memang dah cantik dah. Sama juga downtrend, berlaku downtrend, kemudian buat dia punya favorite signal. Dia ada all in kawasan ni 10,000 coin untuk di Hashbar. Now alhamdulillah dah profit almost itu dalam 100%. Drop sikit kawasan ni tak masalah, tapi kita ada target untuk 1.6 untuk yang ni, untuk at least sampai ke 1.6 dalam 13 sen. Itu untuk minor, tapi untuk major kita ada target untuk sampai dia punya return untuk yang ni adalah yang ni, dan kemudian breakout ni kita ada more higher ke atas. So at least position tu masuk dah cantik. So siapa yang nak buy kalau ikutkan long term tak ada masalah lagi. Sebab apa kawasan ni, cumanya kalau price ni drop balik dalam kawasan support ni, itu normal lah, price masih lagi dalam support resistance ni. So itu untuk di Hashbar. Next comment,
all time high. All time high. So H bar all time high tu adalah target. Tidak tengok. All time high untuk H bar. Okay ni. Ikutkan tahun dalam 1.5 dolar, 2.6 kita ada must hit 1.6 dalam 1 dolar, tapi tu expected untuk H bar adalah dalam 2.6 Fibonacci dalam 1.5 dolar. So itu untuk H bar. Dalam MO VR USDT tadi dekat KuCoin, kalau ikutkan yang ni kita ada target 1.6 dalam 800 dolar. Sebab apa kita tak ada trend line ke atas, so kita hanya bergantung Fibonacci. So je kan, ini adalah kuartal Fibonacci. Price must be kalau breakout ni at least 1.6 kita berada 800 dolar. So 810 dolar itulah tu punya target untuk MBR. Tapi tu tak ada balas, harga agak mahal juga. So siapa yang ada invest tu tahniah untuk anda lah. Next comment. Salam tu tengok Kuji Zep Alright. Kita tengokkan. Okay, coin baru juga ni, coin dah berlaku kenaikan. Tu tak sarankan untuk nak jump in currently. Price dah berlaku kenaikan pun. So kita tengok last high, last low, price break Fibonacci ataupun major resistance dia. Dan price dah pun sampai ke 1.6, dah hampir ke 3.6. Dan price pun currently dah buat signal bearish, iaitu signal correction. Kalau ikutkan ni, kita ambil trend line ni. So kalau ada berlaku lagi kenaikan pun dalam macam ni je. Ini adalah signal apa? Ini adalah signal correction ataupun bearish lah, yang mana price akan escalate tu. Altcoin selalunya ada yang berlaku bulan awal. Contoh ini bulan awal lah. So dia expect akan berlaku big correction. Kemudian kita tengok lah ada momentum naik balik ataupun tidak. So untuk coin ni tu tak sarankan untuk jump in dah currently. Siapa ada jump in bawah ni, yes tak ada masalah, anda boleh hold term. Mungkin anda ambil profit dalam round ni. Tapi ikutkan untuk yang ni, kita nak tengok quarter bearish pun ni adalah bearish pattern. Ini adalah bearish pattern. Kalau ikutkan daripada uptrend akan berubah jadi uptrend. Itulah signal dia. Signal quarter pergerakan ke rejection. So yang kita tengok adalah, kalau contoh tadi Bitcoin berlaku 20.8, so apa kita tengok altcoin akan drop balik. Dia boleh drop balik slower resistance ni. Slower resistance. Kalau drop balik dapat kawasan ni tahun ni, itu consider good time untuk anda jump in, masuk balik untuk expect more higher ke atas. Untuk position currently, so tak sarankan untuk anda masuk, biarkan saja, tengok coin lain. So itu untuk Kuji. Kemudian Z. Kat Mac kot. Okay, Mac sama. Okay, yang ni pun lebih kurang sama juga. Harga dah naik. Last high, last low dah sampai 1.6, 4.2 dah naik lagi yang drastic. So yang ni nak tunggu apa? Yang kita nak tengok adalah kita boleh tunggu yang ni. Last pump ni to last high ke support. So price currently berada dalam kawasan support. So kalau anda nak consider, kalau nak letak position, boleh price support. Nak support lagi cantik adalah RSI. RSI kalau berada oversold lagi cantik. So currently nampak RSI below 50, stop RSI over. So ada momentum lagi untuk drop bawah. So mungkin akan ada lagi sedikit dip ke bawah ni sebelum berlaku kenaikan. So untuk ZEP ni, kalau tu nak masuk, RSI perlu berada oversold, stop RSI perlu ada oversold, dan price masih lagi, kalau sikit below pun tak apa, tak ada masalah. Kalau below sikit support ni tak ada masalah quarter untuk invest. So expected daripada point yang boleh berlaku kenaikan dengan RSI oversold. So itu yang tu kata tunggukan. Dan lagi cantik adalah kita dapat apa? Lower low di price, kita dapat lower high di RSI, stop oversold. Masa tu consider lah good untuk anda all in terus kawasan ni sebelum next movement. So itu untuk ZEP lah. Untuk current position tu biarkan dulu lah. Sebab apa, kita sedang menunggu Bitcoin pun expecting akan berlaku correction tu, mungkin boleh berlaku lagi sedikit dip lagi bawah. Harga mahal juga lah, 18 dolar. Kemudian next comment, Alright chain. Okay, Zul pernah review sebelum ni. So harga below opening, price dah breakout yang ni. So kita nak tengok momentum naik atas. So price dah breakout. So momentum itu ada. So adakah akan berterusan? So menunjukkan ini adalah kawasan risiko yang paling tinggi lah. Anda boleh invest mana-mana dalam kawasan ni. Ikutkan kita ada support ni, base ni. So dah boleh invest, tapi make sure anda invest duit seperti dulu. Sebab apa? Harga below opening. So kalau tu tak invest lah. Sebab apa? Harga agak mahal juga, adalah below opening. Harga 7 dolar juga nak dapat agak mahal. Tapi kalau anda nak anda memang suka dengan Fibonacci dia, bukan Fibonacci, dengan dia punya fundamental dia, so consider secara technical mengatakan price dah nak start berlaku balik kenaikan.
tinggi atau tidak bergantung dia punya fundamental. Mungkin dia akan nak sideways kawasan ni aja sebelum berlaku kenaikan, akan terus berlaku kenaikan, tu rezeki lah. Tapi untuk Sina ni daripada downtrend start dah berubah jadi buat kotak uptrend pula. So itu untuk ORAI. Kemudian next comment GMT. So GMT USDT. So GMT okay, so pernah review kat GMT. So GMT sebelum ni kita ada monitor yang ni, ini dah fail lah bawah. So kita boleh delete ni, gagal kita punya Fibonacci. Tapi kita punya channel ni belum breakout, so normal untuk berlaku. So kita dah breakout, yang ni cantik, breakout middle dah berlaku kenaikan. So kenaikan ni ikutkan, kalau ikutkan draw ni, so ikutkan dah breakout masuk sikit dalam. So kita tengok chart atas ni ada tak yang kata okay, mungkin kita boleh line kan dengan yang atas sikit ni. So now kita nampak ni, so expected belum lagi breakout. So meaning soon later kalau ikutkan yang ni consider okay lah. Dia dah okay, yang ni kita nampak ni lah lower high, lower high, lower high, lower high, lower low, lower low, lower low. Kemudian belum lagi consider lower low, lower high. Dia dah buat pergerakan yang pertama untuk downtrend berubah uptrend. Tapi kita ada major movement, possible breakout ni baru cantik. So kat sini consider kita boleh monitor dia punya support dalam channel, iaitu kalau nak monitor ni kita boleh last low ini to last high kawasan ni kita ada support, dan price dah hit pun dia punya support. Hit sekejap je ni, hit sekejap je, kemudian price naik. So now kita boleh monitor dia punya resistance, last low, last high. Kita resistance breakout sikit atas tapi kembali balik bawah. So ni kita boleh adjust ni resistance ni. So ni kita expectation kan boleh price ni boleh return balik at least one more time untuk jatuh balik ke support bawah ni sebelum berlaku kenaikan. So itu untuk di inilah, untuk di GMT. So masih dalam channel. So kalau anda invest untuk long term boleh, harga pun apa, harga atas, harga pun above harga opening tu tak ada masalah. So consider breakout ini ada possible boleh berlaku kenaikan. Ada asik tak pasti, tapi soon later breakout saja yang ni boleh price akan daripada downtrend berubah uptrend. So consider fundamental pun good lah untuk long term. Technical kata good untuk long term sebab technical mengatakan fundamental dia masih bagus lagi. So tu GMT. Kemudian next comment Zul, LRC untuk short term boleh naik sampai mana? New all time high. Okay, LRC lupa LRC ni coin apa. Okay, Luprint. Luprint ni kalau ikutkan okay, belum breakout lagi. Kita masih lagi menunggu untuk kawasan ni. So untuk short term kita dah monitor ni. Ni lah short term kita. Dah naik, dah berlaku reaction. Tu ini consider monitor support dia. Last low ini to last high ini. So memang price return balik kawasan support. So kalau anda nak look for untuk long term ataupun all in, consider now lah good time dia. Paling cantik kalau RSI ni oversold, tapi ikutkan tak oversold lagi. So perlu be mind anda buy kawasan ni. Mungkin price boleh drop lagi sikit below bawah ni untuk dapatkan oversold. So be mind, kita masih lagam channel, tapi consider anda nak aku kata start buy kalau cantik macam lah. Setiap kali oversold dalam channel ni buy. So ni oversold 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5. So ikutkan kat sini 1, 2. Sini tinggi sikit, tak ada masalah. Anda sebab kita buy channel untuk long term 4, 5. Kalau kat sini pun tak oversold, mungkin sikit over. So kalau anda buy dalam kawasan ni, anda average around dalam kawasan ni saja. Tu kalau anda bottom. So soon or later price breakout channel ni. So even price naik tak breakout lagi ni pun anda dah profit. Siapa yang buy dalam kawasan ni, so soon later breakout ni more higher ke atas lah. So macam kan LRC ni kalau nak buy at least tunggu oversold di RSI. Tapi dalam kawasan channel ni consider dah good position lah untuk buy untuk long term. Dan breakout ini adalah kita jagakan okay, kat mana dia punya last high, last low, plus minus. Kita ada yang ini tu at least 1.6 kita berada kan ni. Kalau ikutkan ni boleh je monitor dia punya ni high ini to high ini. Dan kita ada 1.6 kawasan ni 26 Julai 26. So dalamnya pertengahan 26. So mungkin dalam expectation 3.6 $13. Dia tak expect lebih dalam 36. Antara 2.6 ni atau price boleh sampai lah antara ni 2 dalam $10 ke $13 around plus minus lah. Mungkin boleh dapat lah $10 lah. Tu looping. So tu next comment YM dah pump 100%, MM 100%, USDT 100%.
100%. Tengok je sebab dia drop below, so nanti juga tengok balik 100%. Kalau esok yang 2 hari lepas kot, yang ni kot, yang ni naik, betul lah dalam 78, tapi dah drop balik pun harga kembali balik asal. So juga kan untuk ni risk lah. Kita expect untuk breakout, tak breakout dia ni free fall. So free fall tu tak sarankan untuk anda invest lah untuk long term. Tapi kalau anda nak take risk juga dalam channel ni, boleh tengok breakout ni boleh naik, tapi kalau breakout below another free fall. So make sure anda invest duit-duit yang betul, yang expectation boleh loss lah untuk MM ni. So next comment, Cake USDT. Lama juga tak tengok Cake USDT. Cake USDT tak silap tu kat mana duit buat chart dulu, tak ingat lah. Kat mana buat make. Lu tak ingat tu buat kat mana dulu. Okey, dia mana juga. So kita monitor untuk di Cake ni ataupun Pancake Swap. Pancake Swap ni adalah kata itulah. So siapa nak start invest, now adalah good time. Sebab apa, kita dalam falling channel. So later breakout ni start akan berlaku kenaikan. So siapa yang nak invest, consider good. Ikutkan sini pun dah signal on in maknanya. Siapa yang ada buy kawasan ni, ini signal on in. Sebab apa? Lower low di price, lower low di RSI. Ini adalah bullish signal. So siapa yang ada buy kawasan ni, jepalah dah berlaku kenaikan. Tapi kenaikan pun boleh masih belum terlambat. So kalau ada berlaku reaction untuk become, mungkin price return sikit dalam above channel ni, tapi soon later price akan berlaku kenaikan. So Pancake Swap, siapa nak invest untuk long term, now adalah consider good time untuk anda on in sebelum dia breakout channel ni untuk expected more higher ke atas. So itu untuk Pancake Swap lah. Dah dapat signal cantik di bawah ni, lower low di price, lower di daily pula tu. Signal kalau di daily ni tak perlu kata ni lah. Kalau dapat macam ni dekat daily, itu memang jackpot lah. Orang kata jackpot position, anda boleh buy dan expect higher price lah. So untuk short term pun anda akan profit, untuk long term akan more higher profit. So, itu untuk Pancake Swap. Next comment, Salam Zul, tengokkan coin Celo SKL cover. Banyak juga Celo USDT. Okay, untuk Celo dah breakout yang ni, dah naik. So daripada downtrend berubah uptrend. So siapa ada jump in kawasan ni, tahniah. So nak buy untuk long term boleh, tapi harga below opening. Make sure anda kaji fundamental. Tapi technical mengatakan price dah start untuk berlaku daripada downtrend, start nak buat berlaku kenaikan. So masih belum terlambat untuk siapa-siapa yang jump in, tapi make sure kaji fundamental, harga below opening. Kemudian SKL USDT. Yang ni okay, SKL sama juga dah breakout. Yang ni lagi cantik sebab apa, harga above opening. So untuk long term adalah cantik. So price dah naik kawasan ni. So siapa yang ada buy kawasan ni, tahniah. Itu kan kita ada support, walaupun sikit drop below, tak ada masalah. Sebab apa, sebelum ni pun kita ada support kawasan ni. So dah naik, siapa ada buy kawasan ni, enjoy profit. So kalau untuk long term, yes boleh lagi KDCA harga consider murah. Sebab apa, long term kita dah target jauh tinggi untuk long term. So price baru saja start breakout daripada downtrend berubah uptrend. So good untuk SKL. Kemudian untuk cover, pula kat mana tu? Okay, untuk cover masih belum breakout channel tu. So kawasan ini kalau Zul memang minat, kalau Zul nak invest cover, now adalah good time Zul akan all in target. Sebab apa? Kita berada di kawasan base, dan kita ada falling channel. Kalau nak tengok bila breakout ni, kita nampak satu trend line. Okay, kita ambil ni, tengok ni. Kata resistance, support, resistance, support, resistance. So sooner or later cover breakout saja yang ini dan breakout 1.3, kalau kita akan tengok possible kita boleh berlaku kenaikan yang drastik lah untuk cover ni. So cover, siapa yang ada invest, siapa tanya tu, kalau anda minat untuk reducekan anda punya average ataupun all in target, mungkin dapat akan 1000 target ke, now adalah good time.
So kalau bagi Zul, now adalah good time. Zul akan tak teragak-agak lah, Zul kan nak buy untuk long term. Tapi kenapa Zul tak invest? Kalau Zul nak invest semua coin je, no, tak ada modal lah. Kalau anda boleh bagi modal lah, tak adalah Zul boleh invest untuk cover ni. So itu adalah untuk cover. So next comment, okay, tak ada. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda next review. Assalamualaikum, bye bye.